Several thousand people marched in an anti-LGBTQ plus demonstration in Turkey, demanding for a ban on LGBTQ rights associations. The organizers of the country's largest protest of its kind also want a ban on what they call LGBTQ plus propaganda. And a petition for the proposed legislation has already received 150,000 signatures. Human rights organizations responded to the march with outrage. ILGA Europe, an organization that's fighting for LGBTQ plus equality in Europe and Central Asia, says that Turkey must ensure the protection of all its citizens. LGBTQ plus rights parades have been banned in Turkey since 2015. In June, more than 200 people were arrested after marching in a pride parade. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Umum diketahui bahawa lesbian, gay, bisexual dan transgender atau lebih dikenali sebagai LGBT merupakan suatu isu yang semakin hangat di kalangan masyarakat pada masa kini. Isu LGBT merupakan suatu kecelaruan orientasi seks dan identiti gender yang kini mulai diterima oleh masyarakat setempat. Kewujudan mereka malah dianggap sebagai suatu konstruk yang lumrah. Gay merupakan golongan lelaki yang menyukai sesama lelaki, manakala lesbian pula golongan perempuan yang menyukai sesama perempuan. Bisexual pula golongan yang mempunyai ketertarikan kepada dua-dua jenis gender. Transgender atau transseksual merupakan kaum homoseksual yang menukar tubuh badan mereka kepada gender yang lain. Dalam sejarah Islam, isu LGBT ini bukanlah sesuatu isu yang baru. Isu ini telah wujud pada zaman Nabi Lut lagi, di mana kaumnya iaitu kaum Sodom yang menyukai lelaki sesama lelaki telah dibinasakan oleh azab Allah. Sebelum ini, kegiatan LGBT hanyalah biasa-biasa saja. Mereka tidak berani menunjukkan diri di halayak ramai kerana khawatir tidak diterima oleh masyarakat. Namun, setelah mereka mulai berani menyuarakan pendapat mereka dan mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat, mereka semakin berani menonjolkan diri dan bangga mengakui diri sebagai seorang lesbian, gay dan bisexual, malah transgender. Perkara ini pada mulanya hanya berlaku di negara-negara barat dan mula menular di negara-negara lain termasuk negara Islam iaitu Malaysia dan Indonesia. Golongan LGBT yang berada di negara Islam takut untuk menonjolkan diri mereka kerana dalam agama mereka LGBT merupakan sesuatu larangan. Namun, setelah terinspirasi daripada kegiatan LGBT yang mempertahankan hak mereka di negara barat, mereka mula berani menyuarakan suara mereka dan mempertahankan hak mereka. Malah, ada juga masyarakat yang menyokong perbuatan mereka ini, padahal ia adalah perbuatan yang terang-terang adalah salah di sisi agama. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Nur Syainira binti Hamid, nombor matriks PB 22110027. Saya akan bentangkan 2.0 iaitu LGBT dari perspektif agama Islam. Istilah LGBT dalam Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang dikaitkan dengan LGBT, iaitu yang pertama musyahakah ataupun transseksual, didefinisikan sebagai perbuatan seorang perempuan mendatangi perempuan lain ataupun perlakuan seks seorang wanita terhadap wanita lain yang sama seperti dilakukan oleh lelaki ketika menyetubuhi perempuan. Seterusnya, istilah yang kedua adalah liwat ataupun homoseksual, iaitu didefinisikan sebagai perbuatan memasukkan zakar atau sebahagiannya ke dalam dubur orang lelaki hambanya perempuan selain daripada isterinya. Perspektif LGBT dalam Islam, sejarah telah menceritakan kisah Nabi Adam dan Hawa, iaitu pasangan manusia terawal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Daripada kisah tersebut dapat kita fahami bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia secara berpasangan, iaitu lelaki dan perempuan. Selain itu sudah menjadi fitrah manusia, iaitu tertarik kepada berlainan jantina dan merupakan asas kepada pembiakan manusia. Seterusnya, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan manusia diciptakan secara berpasangan, iaitu lelaki dan perempuan, iaitu dapat kita rungkai berdasarkan ayat Al-Quran seperti berikut. Okey, yang pertama surah An-Nisa ayat yang pertama, yang kedua surah Al-An'am ayat 143, manakala surah yang ketiga adalah surah Ar-Ra'd ayat 3. Melalui ayat Al-Quran tersebut dapat kita fahami bahawa manusia adalah diciptakan secara berpasangan, iaitu lelaki dan perempuan, dan diciptakan untuk saling melengkapi fitrah manusia berpasangan dengan berlainan jantina. Tambahan lagi, tidak ada dalil yang menjelaskan dan menyokong perbuatan sesama jenis di dalam Al-Quran. Pengharaman LGBT dalam Islam. Dalam sejarah Islam, perbuatan LGBT ini telah berlaku semasa zaman Nabi Lut AS, iaitu kisah baginda bersama dengan kaumnya, iaitu kaum Sodom. Nabi Lut telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diutuskan untuk menyampaikan seruannya kepada kaum yang mendiami sepanjang timur, iaitu pada masa kini Israel ke Jordan. Kaum Sodom merupakan manusia terawal yang menjalani kehidupan yang melanggar fitrah manusia. Dalam kata erti lain, kaum tersebut mengamalkan gaya hidup songsang, iaitu melakukan hubungan seks sesama jenis kelamin, iaitu lelaki dan lelaki. Seterusnya, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan pengharaman perbuatan LGBT ini dalam Islam. Okey, kita boleh lihat pada paparan slide ni adalah hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan pengharaman LGBT di dalam Islam. LGBT di Malaysia, seiring dengan liberalisme, Malaysia juga merupakan salah sebuah negara yang terkesan dengan isu dan masalah LGBT. Kemunculan awal LGBT di Malaysia dapat dilihat sekitar tahun 1980-an, iaitu kemunculan Pondan dan Maknya. Pada persidangan Majlis Raja-Raja kali ke-126, iaitu bersamaan dengan 13 Disember 1989, telah memfatwakan perlakuan LGBT adalah perlakuan yang haram diamalkan sebagai gaya hidup. Reaksi masyarakat Malaysia terhadap golongan ini adalah sangat ketara, iaitu masyarakat Malaysia sangat sensitif terhadap perbuatan yang menyalahi tuntutan agama. Dalam kata erti lain, golongan LGBT mendapat kecaman hebat dari masyarakat Islam di Malaysia. Pengharaman LGBT dari perspektif agama Islam di Malaysia. Pada tahun 1970, sebuah jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, telah ditubuhkan di bawah MKI ataupun Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia. Pada 18 Mei 1980, selepas mengadakan persidangan sebanyak 18 kali, perkataan persidangan tersebut digantikan dengan muzakara. Persidangan muzakara kali keempat, iaitu bersamaan dengan 13 hingga 14 April tahun 1982, isu berkaitan pertukaran jantina dari lelaki ke perempuan telah dibincangkan dan keputusannya adalah seperti berikut. Kita boleh lihat pada slide, iaitu yang pertama, pertukaran jantina dari lelaki ke perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak. Yang kedua, seseorang yang dilahirkan lelaki hukumnya tetap lelaki walaupun ia berjaya menukar jantinanya melalui pembedahan. Yang ketiga, seseorang yang dilahirkan perempuan hukumnya tetap perempuan walaupun ia berjaya menukar jantinanya melalui pembedahan. Okey, seterusnya yang keempat, iaitu yang terakhir, seseorang yang dilahirkan kunsa muskil ataupun manusia yang dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan, lelaki dan perempuan, diharuskan membuat pembedahan bagi mengekalkan salah satu alat jantina yang benar-benar berfungsi dan dapat digunakan mengikut keadaan yang sesuai. Manakala pada 13 Disember tahun 1989, muzakara fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-25 telah berlangsung lagi dan membincangkan kedudukan maknya dalam Islam dan keputusan telah dibuat seperti berikut. Okey, kita boleh lihat pada skrin. Okey, yang pertama iaitu pertukaran jantina dari lelaki ke perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak. Dan yang kedua adalah seseorang yang dilahirkan secara unsa muskil ataupun manusia yang dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan, iaitu lelaki dan perempuan, diharuskan membuat pembedahan bagi mengekalkan salah satu alat jantina yang benar-benar berfungsi dan dapat digunakan mengikut keadaan yang sesuai.
Undang-Undang Jenayah Syariah. Seterusnya kita lihat perspektif perbuatan LGBT dalam perundangan syariah, iaitu merupakan suatu kesalahan dan telah diperuntukkan di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Negeri-Negeri, telah menyenaraikan beberapa kesalahan LGBT, iaitu seperti yang kita boleh lihat pada paparan slide. Yang pertama iaitu liwat, yang kedua lelaki berlagak seperti perempuan, manakala yang ketiga perempuan berlagak seperti lelaki, yang keempat musyahakah, yang kelima perhubungan jenis luar tabi'i, yang keenam pondan, dan yang ketujuh hubungan jenis antara orang yang sama jantina. Peruntukan-peruntukan tersebut selaras dan merangkumi semua akta, enakmen dan ordinan di negeri-negeri seluruh Malaysia. Sebagai contoh, Akta Kesalahan Jenayah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya akan membentangkan iaitu subtopik berkenaan dengan perspektif agama Kristian mengenai LGBT. Okey, yang pertama saya akan menceritakan tentang kejadian manusia. Dalam kitab Kejadian bab pertama ayat ke-27, Allah telah berfirman, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dalam kitab Kejadian bab 2 ayat ke-23 telah menyatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, yang menamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dan kemudian Allah juga telah berfirman dalam kitab Kejadian bab 4 ayat yang pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengandungkan perempuan itu, lalu lahirlah Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa dalam kitab Bible juga menceritakan bahawa manusia itu awal kejadiannya adalah daripada laki-laki dan perempuan. Jadi berfikir secara logik, hubungan sesama jenis ini tidak disebutkan di dalam kitab. Malah ianya disebut hubungan di antara lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya adalah kisah LGBT ataupun homoseksual yang dapat kita teladani daripada di dalam yang telah disebutkan di dalam Bible, iaitu pada kitab Kejadian bab ke-19 ayat ke-4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Jadi semua penduduk kaum lelaki dari kota Sodom ini mengepung rumah Lot. Pada kitab Kejadian bab ke-19 ayat ke-5, mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakaikan mereka. Jadi kaum lelaki ini menyeru kepada Lot untuk membawa keluar tetamu yang datang ke rumah mereka. Dan pada kitab Kejadian bab ke-19 ayat ke-8, Lot telah memberitahu kepada penduduk lelaki yang menyerang rumah dia tadi, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Jadi di dalam ayat terakhir ini kita dapat melihat bahawa Lot mengajak ataupun mengajar kaumnya supaya berbuatlah hubungan dengan perempuan. Yang ini dia dengan sukarelanya memberikan anak-anak perempuannya untuk dijamah oleh laki-laki tersebut dan tidak mengganggu tetamu yang hadir di rumah mereka. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa kisah kaum Lot ini yang pada akhirnya telah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kaum ini melakukan hubungan sesama jenis yang kalau kita dapat lihat ianya tidak terkawal, dan ada di antara mereka yang melakukan hubungan sesama jenis ini di pinggir-pinggir jalan, di tepi-tepi kedai. Jadi perkara-perkara tersebut telah mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan perspektif agama Buddha terhadap perbuatan LGBT. Menurut agama Buddha, daripada apa yang saya pelajari, agama Buddha bukanlah ajaran mutlak, di mana agama Buddha ini membenarkan pengikutnya menilai, meneliti dan menimbang baik dan buruk sesuatu tingkah laku. Fokus agama Buddha itu sendiri adalah belas kasihan kepada semua makhluk hidup. Maka haram bagi umat Buddha ataupun
penganut agama Buddha untuk menilai sama ada perbuatan LGBT berdosa ataupun tidak. Menurut agama Buddha memandang mana-mana orientasi seksual sama ada lurus atau tidak lurus ataupun LGBT adalah sama, iaitu kedua-duanya adalah bentuk keinginan nafsu ataupun raga yang mesti dikikis kerana merupakan noda kekotoran ataupun kelisa yang menyebabkan orang yang akan dilahirkan semula berulang kali. Buddha dalam teks Buddha awalnya iaitu Sutta-Sutta dalam 4 nikaya dan agama tidak pernah mengatakan bahawa orientasi seksual lurus dianggap normal dan yang lain adalah tidak normal sehingga mereka dikecam akibat karma buruk pada masa lalu. Pandangan bahawa orientasi seksual yang berbeza daripada biasa iaitu LGBT adalah hasil daripada tindakan lampau yang melanggar maksiat dan lain-lain adalah konsep yang baru-baru ini muncul dalam ulasan ataupun buku ulasan atau penjelasan ratusan tahun selepas kematian Buddha. Sutta-sutta ataupun wacana Buddha sendiri tidak pernah membincangkan LGBT, mungkin kerana fenomena ini tidak ada pada masa kehidupan Buddha atau dianggap sebagai fenomena yang tidak wujud pada ketika itu. Pengikut Buddha, generasi kemudian yang merumuskan pandangan negatif terhadap LGBT kerana dianggap menyimpang seperti yang tidak didapati ulasan Pali ataupun Theravada dan lain-lain. Pendek kata, dalam ajaran Buddha, selagi manusia memilih jalan LGBT LGBT itu adalah manusia yang baik, mempunyai hubungan yang harmoni tanpa paksaan dan menjauhi perbuatan maksiat, maka agama Buddha tidak akan menilai dia sebagai pendosa. Sebaliknya, jika seorang menjalani kehidupan heteroseksual mengikut cara yang sepatutnya, tetapi hidup berdosa, berdusta, mencuri dan berzina, maka orang itu dianggap berdosa. Sekian itu saja. Terima kasih. Bagi agama Hindu, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang lelaki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Manusia diciptakan untuk berpasangan laki-laki dan perempuan guna untuk meneruskan garis keturunan. Namun, ada segolongan orang yang berperilaku menyukai sesama jenis dan ingin melegalkan perhubungan mereka itu hingga ke jenjang pernikahan melalui hukum yang berlaku di negaranya. Hal ini tentu saja tidak diterima sebagian orang yang kontra dengan perilaku pernikahan sesama jenis yang biasa disebut lesbian, gay, bisexual, transgender. Selanjutnya disebut LGBT. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hubungan menyimpang di luar perkawinan bagi LGBT dalam perspektif hukum Hindu. Yang kedua, mendeskripsikan perspektif agama dalam menyikapi pelaku LGBT. Hasil penelitian menunjukkan agama Hindu tidak ada satu sloka maupun upacara yang membenarkan bahwa perilaku homoseksual untuk bernikah lebih-lebih dengan upacara suci, puja mantra Veda. Yang kedua, tidak boleh mengucilkan atau mendiskriminasikan, melainkan memberikan pengajaran agar memperlakukan pelaku gay dan lesbian itu secara manusiawi. Harus memberikan perlindungan atau menedukasi pelaku apakah dia ditampung di suatu tempat, kemudian diberikan pengarahan atau penyuluhan sehingga pelaku sadar mengenai perlakuan LGBT. Selanjutnya, pengaturan hubungan menyimpang di luar perkawinan bagi LGBT dalam perspektif hukum Hindu. Menurut Pramitasari pada tahun 2017, tujuan perkawinan dalam agama Hindu terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir dan batin. Pernikahan sebagai ekspresi akhir seorang individu dari suatu hubungan yang mendalam di mana dua individu bersumpah di depan umum, didasarkan pada keinginan untuk menetapkan hubungan sepanjang hidupnya. Brehm pada tahun 1992. Pengaturan hubungan menyimpang di luar perkawinan bagi lesbian dan gay dalam perspektif hukum Hindu, Kama Sutra menyebutkan, Auparishtaka juga dilakukan oleh wanita-wanita liar dan para wanita penghibur, pelayan wanita, gadis-gadis pembantu rumah tangga, yakni mereka yang tidak diperistri
siapapun, tetapi yang bermata pencaharian dengan memijat. Kama Sutra 1992. Perempuan tidak dibenarkan menodai seorang gadis. Mereka akan dihukum ataupun didenda. Pada Sloka 369 menyatakan apabila seorang gadis menodai seorang gadis yang lain, akan didenda sebesar 200 pana dan membayar mas kawin 2 kali ganda. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa jika seorang lesbian menodai seorang gadis lain, maka dapat dikenakan sanksi. Dengan kata lain, seorang lesbian dilarang mendapatkan kesenangan seksual dengan gadis yang normal sama juga dengan lelaki. Menurut Pramitasari pada tahun 2017, mengidentifikasikannya sebagai sebadan sesama jenis, yakni kelamin atau cinta sesama jenis. Dalam kitab suci Manava Dharma Sastra tidak ditemukan pengaturan yang menyinggung keberadaan gay. Meski demikian, aturan ini dapat juga diperlakukan terhadap mereka. Seorang lesbian ataupun gay dibenarkan mendapatkan kesenangan seksual dengan pasangan yang sama-sama homoseksual. Tidak ada pengaturan secara khusus baik dalam Undang-Undang Nasional yaitu Nomor 16 Tahun 2019 maupun di Manava Dharma Sastra. Akan tetapi, yang diatur adalah mengenai pergaulan menyimpang pada Kama Sutra. Pada pandangan agama Hindu, tidak ada satu sloka maupun upacara yang membenarkan bahwa gay dan lesbian boleh melakukan perkawinan atau hubungan dan tidak dibenarkan untuk menikah lebih-lebih dengan upacara suci puja mantra Veda. Perspektif hukum Hindu dalam menyikapi perilaku lesbian dan gay. Perilaku lesbian dan gay cenderung tidak sesuai dengan dharma kehidupan menurut ajaran Hindu. Individu lesbian dan gay menunjukkan pengingkaran dan tidak mensyukuri kelahirannya karena tidak memahami tujuan hidupnya dengan kodrat sebagai lelaki dan wanita. Umat Hindu dianjurkan selalu untuk berbuat dharma dan swadarma, yakni kewajiban yang melekat sesuai potensi dirinya. Seperti mensyukuri keadaan terlahirnya sebagai manusia itu adalah utama, secara biologi merujuk pada jenis kelamin yang dimilikinya, dan mengetahui tugas dan fungsinya. Lesbian dan gay cenderung menuruti nafsu atau kepuasan seks sahaja sebagai penentu keberadaan dirinya terlahir di dunia ini, sedangkan di dalam agama Hindu lebih ditekankan kepada pengendalian diri, terutamanya panca indera atau kama. Demikian pula penafsiran dangkal tentang Arjuna menjadi bencong bernama Brihanala sebagai pembenaran keberadaan Warya. Sangat jelas tujuan Arjuna menjadi Brihanala untuk tujuan mulia, yaitu agar tidak terbongkar penyamaran para Pandawa. Serupa kasusnya dengan kisah Sri Kandi yang lahir menjadi perempuan kemudian berubah menjadi laki-laki untuk tujuan mulia, yaitu mengakhiri hidup Bhisma yang agung. Tanpa kehadiran Sri Kandi dalam medan perang, Bhisma yang agung tidak ada yang mampu mengalahkannya. Perubahan wujud Sri Kandi pun pada awalnya tidak direstui penguasa alam semesta, yaitu Mahadewa. Akan tetapi demi tujuan tegaknya Dharma, Sri Kandi direstui menjadi laki-laki dalam beberapa waktu hanya untuk mengalahkan Bhisma dalam medan perang. Penafsiran kisah-kisah mitologi Hindu tidak dapat ditafsirkan terlebih dijadikan pembenaran terhadap perilaku menyimpang seperti homoseksual, lesbian, dan gay. Di Hindu, perkawinan yang disahkan itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau perkawinan sesama jenis dalam agama Hindu tidak dibenarkan karena peraturan dan undang-undang perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum semua, nama saya Siti Nurfatina binti Sanudin, Metrik DP 22110909. Di sini saya ingin menceritakan sedikit sebanyak mengenai negara yang membenarkan kegiatan LGBT di seluruh dunia. Pertama adalah negara yang membenarkan LGBT, yaitu Afrika Selatan, Belanda, Belgium, Kanada, Spanyol, Jerman, Portugal, dan beberapa negara bahagian di Amerika Syarikat. Dapat diambil contoh daripada hak asasi manusia, yaitu hak atas kebebasan berkumpul. Universal Declaration Human Rights telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa mendapat gangguan dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak membangkang batas terhadap kaum tersebut. Kedua adalah negara yang menyediakan tandas untuk kaum LGBT. Contohnya adalah negara Amerika Syarikat telah menyediakan tandas yang sesuai dengan identiti gender dari individu. Contoh negara lain seperti Spanyol, Kanada, Prancis, Belgium, Jerman, dan lain-lain. Selama kaum LGBT menggunakan tandas, tidak ada yang melihat peningkatan dalam insiden orang menyerang sesiapa atau orang yang berpura-pura menjadi transgender untuk menggunakan tandas. Di sini dinyatakan bahwa negara Amerika Syarikat telah menyediakan tandas untuk kaum LGBT.
Ketiga adalah negara yang mengambil pekerja dari segi kaum LGBT seperti negara Belanda, Belgium, Denmark, Finland, Jerman, Itali, dan banyak lagi. Di sini mereka bertujuan untuk mengambil kaum-kaum ini adalah bagi membela hak-hak mereka, bagi membolehkan dan memudahkan kaum-kaum LGBT mengambil bahagian dalam kehidupan dari segi ekonomi, sosial, dan juga politik. Yang keempat adalah negara di Asia Tenggara yang telah membenarkan kegiatan LGBT. Contohnya adalah negara Taiwan yang telah mengiktiraf perkahwinan sesama sejenis pada tahun 2019. Manakala negara Thailand bakal meluluskan rang undang-undang mengenai perkahwinan sesama sejenis. Terakhir sekali adalah negara yang membenarkan perkahwinan sesama sejenis, yaitu negara Amerika Syarikat. Di sini telah dinyatakan bahawa Mahkamah Agung Amerika Syarikat telah memutuskan pada 26 Jun 2015 bahawa Perlembagaan Amerika Syarikat memberi pasangan sama jantina hak untuk berkahwin sesama sejenis di semua 50 negeri seperti Texas. Jadual pertama dapat dilihat bahawa rajah pertama menunjukkan bahawa persamaan perkahwinan di Amerika Syarikat, dan gambar kedua adalah statistik perkahwinan gay yang dihalalkan oleh Mahkamah Amerika Syarikat. Sekian daripada saya, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan punca dan kesan perkembangan LGBT. Pertama sekali, punca perkembangan LGBT disebabkan oleh keganasan terhadap golongan wanita yang lebih cenderung untuk terlibat dalam aktiviti lesbian. Hal ini disebabkan kuasa patriarki, keistimewaan dan kebenaran masyarakat. Seterusnya adalah ketagihan kesan pengalaman gangguan seksual. Biasanya perkara ini berlaku kepada anak kecil yang pernah mengalami gangguan seksual semasa muda. Mereka takut untuk berkongsi masalah kepada keluarga dan pihak berkuasa kerana beranggapan akan menerima kecaman dan ketidakpercayaan oleh orang sekeliling. Seterusnya adalah kurang perhatian dan kawalan ibu bapa. Kebiasaan perkara ini berlaku kepada mereka yang sudah dewasa yang belajar di universiti yang tinggal berasingan dengan keluarga, menyukarkan ibu bapa mereka mengawasi dan mengawal aktiviti anak mereka. Seterusnya ialah kecelaruan identiti, ketidakselesaan berterusan individu berhubung jantina biologi dan kemahuan untuk menukar rupa bentuk fizikal diri bertentangan dengan fitrah asal kelahiran, lantas membawa kepada impak amalan hidup songsang. Ketelaruan identiti menyebabkan berlakunya transgender dan mereka tidak menerima fitrah asal kelahiran mereka sehingga menukar identiti kepada yang mereka mau. Seterusnya adalah nafsu yang tidak terkawal. Sesungguhnya individu mengidentifikasikan diri mereka sebagai biseksual selepas mengiktiraf dirinya sebagai gay atau lesbian. Biseksual adalah ketertarikan lebih daripada satu gender. Yang akhir sekali adalah media sosial yang tidak terkawal. Golongan LGBT tanpa segan silu diiktiraf sebagai insta-famous dan influencer yang mendapat sokongan dari masyarakat media sosial. Hal ini menyebabkan aktiviti LGBT ini dipromosikan dari media sosial, menyebabkan anak-anak mudah terpengaruh dan terdedah dengan aktiviti LGBT. Seterusnya adalah kesan perkembangan LGBT. Kita dapat lihat kesan perkembangan LGBT ini terbagi kepada dua, yaitu individu dan sosial. Kesan terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti LGBT ini, penglibatan tingkah laku berisiko dan masalah sosial. Seterusnya adalah terpesong jauh dari akidah Islam. Dan jelas difahamkan bahawa mereka yang terlibat dalam aktiviti LGBT ini akan menyebabkan mereka jauh
terpesong dari akidah Islam. Seterusnya adalah masalah kesihatan. Pengamal aktiviti LGBT mudah terdedah dengan masalah kesihatan seperti HIV, sifilis dan yang berkaitan dengan penyakit LGBT. Hal ini disebabkan aktiviti yang mereka laksanakan. Baiklah, seterusnya adalah kesan perkembangan LGBT terhadap sosial. Dapat dilihat kesan sosial akan menyebabkan pertembungan undang-undang domestik dan undang-undang antara bangsa. Sebagai contoh, Undang-Undang Domestik Malaysia menyatakan bahwa LGBT adalah haram. Namun, Undang-Undang Antarabangsa yang mengiktiraf aktiviti LGBT ini menganggap bahwa ia adalah satu hak asasi yang harus dilindungi. Seterusnya adalah penurunan angka kelahiran. Aktiviti lesbian dan gay menyebabkan penurunan angka kelahiran disebabkan mereka tidak mampu untuk menghasilkan reproduction untuk melahirkan anak. Dan akhir sekali adalah keruntuhan rumah tangga. Kebiasaan perkara ini berlaku kepada golongan biseksual, di mana mereka mempunyai ketarikan lebih dari satu gender. Perkara ini biasa berlaku dalam rumah tangga atas alasan bosan terhadap golongan berlainan gender dan mempunyai rasa untuk mencoba sesuatu yang baru. Hai, nama saya Nurul Fatihah Atira binti Roslan, Matrix Card BB 22161036. Saya akan membentangkan rumusan bagi tajuk ini. Golongan lesbian, gay, biseksual, dan transgender kini sudah tidak lagi berselindung di atas nama kumpulan tertentu. Sebaliknya, dilihat ke arah kepada gerakan sosial yang lantang menuntut hak persamaan terhadap identiti yang mereka bawa, meskipun umum mengetahui ia menyimpang jauh daripada fitrah manusia. Kesemua agama, terutamanya agama Islam, melarang dan sesekali tidak menerima LGBT kerana ia merupakan penyimpangan orientasi seksual yang merosakkan kelestarian manusia. LGBT bukanlah suatu kebolehan atau kehendak yang dibenarkan untuk memilih kerana ia dikategorikan sebagai hak manusia yang boleh memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Oleh itu, ibu bapa, pendidik, orang berpengaruh dan masyarakat perlu memberikan kecaknaan serta keprihatinan untuk sama-sama menangani isu ini, sekaligus memberikan pemahaman akan kesan dan pengaruhnya kepada semua pihak dengan sebaiknya. Masyarakat memainkan peranan penting dalam memastikan sama ada golongan LGBT boleh dipulihkan, semakin bebas berkembang atau didiskriminasikan kerana kelainan orientasi yang mereka anggap satu keunikan dan bukan kecacatan. Sekian, itu sahaja dari saya.